إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام وصحابه العظام. أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Biasa kita dengar ayat ini, tapi ketahui tak kita apa erti dan maksudnya. Erti lain, maksud, mafhum, kefahaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak akan kami ketahui sesuatu apapun. Apa nak faham? Sesuatu apapun. Manakan mungkin kita dapat melakukan sesuatu perkara tanpa adanya pengetahuan. Betul? Nak duduk pun perlu tahu, nak berdiri pun perlu ada pengetahuan. Apakah lagi nak melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih hebat. Nak berfikir, nak makan, nak minum, nak tidur, nak berkeluarga, nak bermasyarakat, semuanya memerlukan pengetahuan. Namun apabila kamu berjaya melakukan sesuatu perkara, mestilah kamu akui bahawa tidak akan mungkin kamu dapat lakukan perkara tersebut tanpa pengetahuan. Dan pengetahuan itu datangnya dari Allah. Jangan kamu akui bahawa pengetahuan itu datang dari kamu. Aku dah tahu dah macam nak makan, mestilah boleh makan. Ada orang biasa makan pun lupa makan. Nah, hafiz Quran 30 juzuk pun boleh salah. Nah, jadi biasa jadi imam pun Al-Fatihah pun boleh terlupa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kunci dekat tangan pun masih tanya kat orang lagi. Mana kunci? Nampak tak kunci kereta? Walhal kat tangan. Kat tangan dah ada barang, ada orang bagi kat dia, lepas tu dia tak perasan, baru dia nampak, bila pula barang ni ada kat tangan. Nak menunjukkan bahawa lemahnya kita. Apabila kita rasa begitu, maka apa rasa bila dapat buat sesuatu perkara yang baik di sisi Allah? Dapat buat sembahyang, dapat puasa, dapat tunaikan haji, dapat buat umrah, dapat sedekah. Apa rasa bangga ke? Tak sepatutnya kita rasa bangga. Malah yang datang pada kita, pertama rasa syukur. Yang kedua datang rasa hina diri kita. Kita saja yang kenal diri kita siapa. Semalam buat usrah bersama dengan ustaz-ustaz selebriti. Nak buat usrah. Kami pun kena ceramah lagi, kena lagi. Nah, sehingga kan malam tadi nakib kami Ustaz Muhammad Ustaz Syed Nur Hisham, Tuan Padang, anak Tuan Padang. Dia pun kata, apalah saya nak ceramah ataupun nak bagi tazkirah pada adik-adik semua, masing-masing semua dah berceramah, masing-masing semua ada ilmu. Jadi tadi duk terfikir dalam kereta apa nak cakap. Jadi alhamdulillah, inilah nak cakap. Dua perkara saja dia kata. Perkara yang pertama iaitu tajuk ataupun maudhu'nya ialah apa yang malam tadi lupa pula kan. Nah. Lupa sat lagi lah beritahu. Nak bagi tahu ni subhanaka la ilma, memang lupa sungguh ni. Bukan saya saja ni lupa sungguh. Tadi dah ingat dah.
nak lupa dah. Jangan katalah nak hebat mana pun kita, biasa mengira pun lupa dah. Begitulah keadaannya. Yang keduanya, bila kita dapat lakukan sesuatu, mesti datang rasa hina diri kita. Kenapa rasa hina diri? Disebabkan kita lebih kenal diri kita. Kita banyak buat dosa dengan Allah, kita banyak buat perkara-perkara yang buruk di sisi Allah, tetapi Allah masih lagi beri kita izin untuk melakukan kebaikan di sisi Dia. Maka Ustaz Syed Nur Hisham semalam kata, antara tajuknya dia sebut kepada sayangilah mu. Dia kata tu apa? Dia kata ada yang kata sayangilah dirimu, sayangilah Nur, sayangi tu. Namun Ustaz Syed Nur Hisham kata apa? Yang saya nak bawa ialah sayangilah isterimu. Kenapa? Hari ni kita, sebabnya ramai semalam lelaki ya. Nah, semua dah kahwin pula. Nah, Piu Rahmat dia tak kahwin lagi. Nah, masa tu yang malam tadi dah. Maka dia pun kata sayangilah isterimu. Kenapa? Sehingga kan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik orang di antara kamu ialah yang baik kepada ahli keluarga dia. Nah, dan Nabi kata akulah orang yang paling baik pada keluargaku. Sehingga kan ditanyakan sahabat kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa Aisyah kata? Akhlak Nabi ialah Al-Quran. Siapa yang sebut akhlak Nabi macam Quran tu? Isteri dia. Isteri bila kata suami dia baik. Jadi Ustaz Nur Hisham kata apa? Kita ceramah rata-rata memang orang tengok kita baik, orang kata kita bagus. Kalau lagi isteri kita ada, dia pun kata iyalah tu. Dia saja yang tahu hal kita. Kerana itulah bagi suami-suami, pengiktirafan baik kita juga datang daripada isteri, seperti mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat pengiktirafan baiknya juga daripada isterinya. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, nak mengatakan bahawa baiknya kita semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pengetahuan atas kita. Syukurlah dapat solat tarawih malam ni. Syukurlah, rasa hina dirilah. Kalau nak ikut-ikut logik ataupun ikut-ikut muhasabah diri kita, layak tak kita masuk dalam bulan Ramadan tahun ni? Macam mana nak kira sebelum Ramadan itu buat apa? Semayang isyak terlepas tak? Ada tak semayang subuh yang kita subuh pukul 9? Sebelum Ramadan lagi, bulan Syaban lagi, nak dekat Ramadan tu, ada banyak tak buat dosa. Tapi dapat juga kita masuk dalam bulan Ramadan ni. Dapat juga Allah izinkan kita masa Syaban hari tu. Berapa ramai orang yang sunat qabliyah isyak? Berapa ramai orang yang tak buat sunat qabliyah isyak dan hari ni dapat solat sunat tarawih? Tak rasa lagi kah itu adalah kurniaan dari Allah? Ihsan Allah saja. Ihsan Allah pada kita. Bukan kerana kita bagus, bukan kerana kita selalu datang surau. Tak apa, SS selalu datang surau, mesti bolehnya. Bulan Ramadan ni biasa. Kerana itu guru saya mengatakan, bila buat ibadah, dah keluar ni 9 ni. Bila buat ibadah tu ada dua jenis. Satu ibadah tabiat, ibadah yang dah jadi tabiat. Macam tabiat makan tak boleh. Jadi tabiat. Semayang jadi tabiat saja. Tak semayang macam mana dia tak buat sesuatu perkara yang dia biasa buat, hanya sekadar tabiat. Tetapi satu lagi jenis ibadah
ibadah yang lahir daripada rasa ubudiyah, rasa kehambaan. Rasa hamba iaitu patut buat ibadah. Dia hamba, dia patut buat ibadah. Dia kena beribadah. Dia kena taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tuan-tuan, mari kita muhasabah ibadah kita, adakah ia ibadah tabi'ah ataupun ibadah ubudiyah. Nah, oleh itu tuan-tuan yang saya kasih sekalian, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bila kita merasakan bahawa tidak ada apa yang ada pada kita kecuali diberitahu atau diajarkan oleh Allah, sehingga kan kita memuji Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka, sesungguhnya engkau, bukan aku. Nah, bukan mengaku dah, bukan aku diri dah, mengaku Allah, baru hilang. Nah, baru hilang sifat atau rasa ananiyah, keakuan kepada keakuan pada diri. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, inilah ibadah, nilai ibadah yang kita nak di dalam, terutamanya dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan banyak melakukan ibadah. Kenapa diizinkan Allah? Antaranya rahmat Allah turun dalam bulan Ramadan ini bagi sesiapa yang Allah kehendaki, dipermudahkan ianya untuk melakukan kebaikan. Ihsan lagi dari Allah, ihsan lagi dari Allah. Allah bagi mudah buat baik. Kenapa? Yang pertama, Allah halang musuh-musuh kita, iaitu syaitan, daripada menggoda kita di dalam bulan Ramadan. Untuk apa? Bagi mudah. Nah, bagi mudah. Lagi Allah bagi tunduk sikit nafsu kita. Dengan apa? Dengan tahan lapar, tahan dahaga. Nah, maka ia menundukkan hawa nafsu. Bila nafsu tunduk, baru boleh buat baik. Nafsu tak tunduk, tak buat baik kita. Nah, kerana apa? Kerana nafsu itu menunduk. Begitu jugalah, kerana itu Allah sebut kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu sehingga melahirkan ketakwaan. Kalau kita duduk sorang-sorang dalam rumah sedang berpuasa kita, siapa tahu kita minum? Siapa tahu kita makan? Nah, siapa yang tahu kita buat dosa dalam rumah kita? Tak tahu. Tapi kenapa kita tahan diri kita daripada tak minum, tak makan, walhal orang tak tahu pun? Sebab ada rasa takwa, ada rasa takut. Jadi nak rasa takwa ni puasa saja ke? Puasa saja ke yang melahirkan ketakwaan? Bulan Ramadan puasa saja ke? Bulan Ramadan pun ada ibadah lain. Ada ibadah yang namakan tarawih. Maksudnya tarawih itu juga melahirkan ketakwaan. Tak kisahlah tarawih 8 ke, tarawih 20 ke, tarawih 30 ke menurut Imam Malik. Nah, jadi Ustaz, 8 tu macam mana? Boleh tak boleh? Okey tak okey? Saya kata, bukan saya kata, ulama yang kata. Nah, mereka kata sebahagian ulama mengatakan siapa buat 8 tidak dikira tarawih. Namun dapat juga ia ganjaran nak mendirikan solat sunat. Dapat juga ganjaran. Pada sebahagian yang lain pula mengatakan diterima tarawihnya. Namun ijma' para ulama
mengatakan bahawa tarawih itu didirikan seperti mana yang pernah didirikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, diteruskanlah oleh sahabat-sahabat yang azim, yang ulung, sehinggalah kepada mujtahid-mujtahid selepasnya, sehinggalah sampai ke daerah Nusantara ini. Ulama-ulama di Nusantara ini juga berfahaman yang sama, membawa kepada 20 rakaat. Dulu tak ada tikai 20 ni. Nah, kalau di tempat saya, iaitu di Hulu Gombok. Hulu dekat dengan tempat orang asli dah. Nah, buat 20. Mesyuarat macam mana pun buat 20. Ada kata kita buat 80, tak 20. Siapa suruh buat 20 ni? Dia suruh buat 20 pak cik yang sakit lutut, pak cik yang dah tak larat, yang lahir tahun 1938. Masya Allah, malu kita. Lahir 1938, umur berapa dah sekarang tuan? 80 lebih ya. Lahir tahun 1938. Nah, orang-orang ni lah yang suruh buat 20 Ustaz. Kalau dia orang yang kata, Ustaz buat 8 aja udahlah Ustaz, sial kat kami ni, lutut dah sakit. Kalau dia orang yang minta, boleh kita bagi. Ini yang minta orang muda. Nah, jadi buat juga 20. Nah, yang nak buat 8 tetap juga akan buat 8. Tetap juga buat 8 walaupun untuk imam buat 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada dah. Tinggallah beberapa orang yang istiqamah melakukan 20 rakaat. Namun apa yang saya nak pesan pada tuan-tuan, yang mana buat 8, tambahlah. Nah, tambahlah jumlah rakaatnya di rumah tuan-tuan. Buat. Nah, tambah lagi seperti mana yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi balik ke rumah, sambung lagi rakaatnya. Berapa? Tak diberitahu berapa. Nah, kerana itulah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an mengatakan, sebabnya ada pula yang faham. Tengok Sayyidina Umar sendiri pun kata 20 rakaat bid'ah. Nak ikut lagi ke? Ya betul. Sayyidina Umar kata, "Hadza bid'ah. Bid'atul hasanah." Umar kata, nah 20 rakaat ni bid'ah kata. 20 rakaat buat ramai-ramai, berimamkan yang satu. Sayyidina Umar sendiri kata bid'ah. Hak yang tak faham, dia pun kata, tengok Umar sendiri sebut bid'ah, nak ikut lagi ya? Inilah dia kesalahfahaman daripada kita. Jadi tuan-tuan terpulang. Sebabnya saya kata, ada sebahagian ulama kata boleh, ada sebahagian ulama kata tak boleh. Jadi tuan-tuan nak pilih yang mana? Sebab khilaf ulama. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang baik atas tuan-tuan. Apa yang penting bukan bilangan tu. Sebab bilangan menjadi khilaf. Yang tak menjadi khilaf ialah mendirikan tarawih atau ibadah. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ini jumhur. Semua sepakat mengatakan barang siapa yang menghidupkan malam qama, itu malam Ramadan. Nah, malam Ramadan tu bila qiyamul ke? Tak, lepas isyak ni. Nah, tarawih lah. Man qama ramadhana imanan. Kau buat 2 pun tapi dengan penuh keimanan dan ihtisab, ada nilai dia. Tapi buat 8 tak ada iman, tak ada ihtisab, tak ada nilai. Buat 20 pun tak ada iman, tak ada ihtisab pun tak ada nilai. Buat 30 pun tak ada keimanan, tak ada ihtisab, tidak ada nilai. Nah, apa itu iman? Penuh rasa yakin bahawa kita ini hamba kepada Allah. Ihtisab iaitu mengharapkan ganjaran di sisi Allah, Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, dalam bulan ini juga dianugerahkan Allah pada satu malam, dinamakan ia malam Lailatul Qadr. Nah, malam Al-Qadar. Nah,
Maka ini dah masuk malam ni, malam yang ke-15. Dah masuk 15 dah. Kalau kita start 15 ni, esok rutin kita di Asia Tenggara ataupun di Nusantara ni nak masuk 15 barulah nak start buat doa kunut. Nah, di Arab ayat awal lagi dah kunut dah. Nah, mana betul kunut je lah, tak kisahlah 15 ke. Janjinya bila ada khilaf para ulama, buatlah yang mana satu. Sebab kita bukan ulama, kita ular dalam semak. Nah, itu ada hati lagi nak mengatakan kita ikut Quran dan Sunnah, tak payah ikut ulama. Pandai benar. Nah, kadang-kadang saya jumpa dengan orang macam ni, saya tanya tu ya, baik tuan, apa beza la, lam dan lan? Dah. La artinya tidak, lan pun tidak, lam pun tidak. Oh, tak belajar saya. Itu ada hati nak mengatakan kita ikut Quran dan Sunnah saja. Tang tu pun la tu pun tidak, lan pun tidak, lam pun tidak. Apa maksudnya? Kalau ada ayat menyebut lam, lan, nah, walan tarda ankal yahud, dia tak sebut wala. Walan tarda, bila sebut lan, abadan, tidak selama-lamanya. Masya-Allah. Tang tu je. Jadi tuan-tuan nak ni ke? Tak nak ikut ulama? Nah, kena ikut ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah ialah para ulama. Sedikit kepada perkongsian, ialah masing-masing semua nak mengejar pahala. Nah, boleh tak kita beribadah nak dapat pahala, semata-mata nak dapat pahala? Boleh tak boleh? Boleh. Baguslah nak dapat pahala daripada nak dapat nama. Nah, daripada nak dapat nama, aku semayang, aku terawih kerana nak dapatkan pengaruh, aku nak dapatkan supaya orang tak caci aku, maki aku, baik dapat pahala. Baik cari pahala. Tu kenapa tu tahu bulan Ramadan ni dah baru nampak. Bulan lain tak ada. Bulan Ramadan banyak pahala, tak apa. Bulan lain tak ada pahala ke? Tak banyak. Nah, habis semayang kerana pahala je. Lebih baiklah daripada kerana yang lain. Kerana pahala juga datangnya dari Allah. Tak salah. Tetapi Nabi juga mengatakan masuknya kamu ke syurga Allah bukan kerana amalmu. Yang ni pun kita kena ambil penting juga. Nabi pernah kata kamu masuk syurga bukan kerana amalmu, tetapi kerana redha Allah. Allah redha kepadamu. Nah, jadi kerana itu tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, dalam kita mengejar kepada ganjaran-ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah yang buat manusia. Allah tahu motivasi manusia ni. Nah, dia tahu kalau nak buat sesuatu manusia suka apa boleh dapat apa? Adan buat ni dapat apa? Adan bawa laju-laju ni apa dapat? Nah, dan kerja siang malam apa dapat? Jadi Allah tahu, Allah yang buat kita. Nah, jadi Allah kata, siapa hidupkan malam bulan Ramadan, aku ampunkan dosanya yang telah lalu. Tak nak. Siapa yang dapat bertemu dengan Lailatul Qadar, aku samakan ibadahnya seperti mana dia beribadah 83 tahun. Tuan, 83 tahun tamam. Bukan 83 tahun satu hari itu. Kita satu hari ada tak ibadah kan? Ini 83 tahun full ibadah. 24 jam satu hari melakukan ibadah. Seolah-olah 24 jam satu hari melakukan ibadah. 83 tahun tanpa henti melakukan ibadah. Masya Allah. Tak nak. Kita satu hari pun ada buat maksiat. Ini kan 83 tahun, menyerupai 83 tahun beramal ibadah. Bukan amal ibadah yang apa, sekejap ibadah sekejap, tak. Yang 24 jam kita sentiasa beribadah seolah-olah 83 tahun.
Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, seorang ulama yang seringkali bertemu dengan Lailatul Qadar. Ketika mana Lailatul Qadar itu diberitahu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tarikhnya. Namun sehingga sampai ke tarikhnya, kerana disebabkan ganjarannya yang besar, maka para sahabat itu tertunggu-tunggu dan ternanti-nanti. Doa Syekh tanya je dengan Nabi. Dah malam Lailatul Qadar ke Nabi? Belum. Esok tanya lagi, dah ke? Belum. Daripada awal Ramadan dah tanya. Akhirnya Nabi kata, pasal kau banyak tanyalah dan lupa dah. Bila lah Lailatul Qadar, ya Allah beritahu. Lebih kurang macam itulah. Banyak nak tanya. Janganlah kamu seperti kaum-kaum yang terdahulu yang banyak sangat bertanya kepada para nabinya. Nah, sampai banyak tanya dah lupa dah Nabi SAW. Tapi saya ingat dan rasa-rasa dalam 10 hari akhir Ramadan. Saya ingat dia lah. Saya ingat dia 10 hari akhir Ramadan. Dan saya ingat dan lagi ganji. Tang ganji. Nah, tapi kau nak ikut kau rasa-rasa dia tu. Lebih kurang lah Nabi kata gitu. Kan kalau tak kena ganji macam. Nah, jadi Nabi SAW telah menunjuk contoh pada kita. 10 malam yang terakhir Nabi tinggalkan tempat tidur dia. Nabi sudah beriktikaf di dalam masjid penuh 10 malam yang terakhir. Nah, disuruh kepada isteri-isterinya tidak mengganggunya. Dia mengejutkan ahli keluarganya untuk bangun pada malam-malam tersebut. Untuk apa? Bukan hanya semata-mata mencari Lailatul Qadar, tetapi mencari redha Allah. Namun Allah juga meredai orang-orang yang menghargai pemberiannya. Dah Allah bagi, carilah. Nah, kita tanya, kenapa tak cari? Kita bukan buat amal kerana Lailatul Qadar. Habis tu tak bangun lah. Tengoklah kalau Allah dah takdirkan saya bangun lah. La ilaha illallah. Usahalah. Nah, usaha. Nabi pun usaha. Orang yang paling tawakal paling tinggi siapa? Baginda Nabi SAW pun 10 hari 10 malam terakhir pun duduk juga dalam masjid. Walahal Nabi ni boleh dapat tak wahyu dari Allah? Boleh je. Dia dah lupa dah mula-mula. Boleh tak dia minta dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, bagi balik. Ya Allah bagi ingat balik ya Allah, bilakah tarikh yang paling tepat Lailatul Qadar tahun ni? Boleh tak Nabi minta? Boleh je. Tapi sebab Nabi nak tunjuk contoh pada kita. Nah, bahawa kehidupan ini sebenarnya meneka. Nah, try and error. Adakah kamu rasa dengan ibadah tarawih kamu ni akan memasukkan kita ke dalam syurga? Tak tahu. Adakah dengan ibadah sedekah kamu berjuta-juta itu dapat masukkan kamu dalam syurga? Tak tahu. Ada kemungkinan sedekah kamu yang 1 sen tetapi kamu ikhlas, itulah yang memasukkan kamu dalam syurga. Tak tahu juga. Jadi try and error. Buat 10 kena 1, alhamdulillah. Ini buat 1 tak kena. Nah, jadi 10 malam yang terakhir buat semua. Nah, yang paling penting 10 malam yang terakhir, orang yang dah biasa buat tarawih jangan tinggal isyak. Siapa yang nak rasa bahawa dia akan ketinggalan daripada Lailatul Qadar, antara tandanya ialah, ni guru saya kata, 20 malam elok isyak, elok tarawih. Masuk 10 yang terakhir, ada hari-hari tertentu kita disibukkan. Nah, time itulah orang rumah sakit, time itulah anak sakit, time itulah mengantuk sangat, time itulah kaki sakit, macam-macam. Nah, jadi kalau itu berlaku, sedarlah bahawa ada kemungkinan kamu akan terlepas Lailatul Qadar. Jadi bila kamu dah rasa macam tu, kamu akan zon lah. Kamu akan syak, ini kan terlepas malam ni, kukutlah malam ni Lailatul Qadar, awatlah malam ni aku tak isyak. Selalu boleh semayang jemaah.
Jadi dah teringat macam tu, maknanya sedar diri dah. Nah, kot-kot lah tak dapat malam Lailatul Qadar, tak apa, pi surau juga walaupun dah tak ada orang. Pi surau juga kan, nak dapat fadilat, pi surau juga. Ya Allah, nak sembahyang isyak kan. Nah, nak sembahyang isyak kat surau juga, tak apa, boleh. Nah, nak juga aku tak dapat tarawih malam ni. Tarawih, ajak anak-anak main tarawih jemaah. Dapat juga pahala jemaah. Nah, kok malam ni malam Lailatul Qadar lah. Kadang-kadang guru saya kata, sehingga kan kamu yang sudah biasa bersahur, ketika itu kamu tidak mampu bersahur, itu juga ada tanda terlepasnya kamu daripada Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan, apa yang kita cuba usaha, insya-Allah ni penghujungnya, cukuplah sekadar itu. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ada memberi petua dia, dan disebut oleh Abu Hasan Asy-Syazili, seingat aku, seusaha aku mengikut petua daripada Al-Imam Al-Ghazali, tak pernah aku terlepas daripada Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan, bilakah ia Lailatul Qadar, Nabi sendiri pun tak confirm, tetapi ada petuanya dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Antaranya mengatakan mengira daripada tarikh atau hari bermulanya Ramadan. Yang pertama, kalau jatuh Ramadan hari Ahad, maka Lailatul Qadar bagi Imam Al-Ghazali ijtihadnya 29, malam 29. Kalau jatuh hari Isnin, maka ijtihad Imam Ghazali berlakulah Lailatul Qadar pada malam yang ke-21. Kalau hari Selasa, kena. Nah, kita bulan ni hari Selasa, jatuh pada 27, malam 27. Kalau kena hari Rabu, malam 29 juga. Kalau kena hari Khamis awal Ramadan, jatuh Lailatul Qadar 25. Hari Jumaat jatuh 27. Kalau Sabtu jatuh 23. Nak ikut pandangan Al-Imam Al-Ghazali, silakan. Tapi Imam Ghazali sendiri pun tak ibadah hanya malam tu saja. Kan? Dia tak ibadah malam tu saja. Walaupun dia boleh, dia diberi ilham, boleh. Dia kata kalau hari Isnin pi, hari Selasa malam 20, malam 27. Dia tunggu saja malam 27. Mesti kena ya, kalau dia berpandangan macam tu. Nah, tapi dia tetap juga beribadah pada malam 20, malam 21, malam 22, malam 23, malam 24, sehinggalah malam 27. Walaupun malam 27 tu dia dapat Lailatul Qadar sekalipun, 28 pun masih beribadah, 29 pun masih beribadah. 3 malam di hari raya pun, malam hari raya pun satu malam yang lebih baik juga. Walaupun tidak menandingi kepada fadilat malam Lailatul Qadar, tetapi dia juga satu malam yang lebih baik daripada malam-malam di bulan yang lain. Nah, dan adakah Imam Ghazali hanya meninggalkan ataupun berhenti ibadah hanya pada bulan Ramadan? Tak, dia terus lagi sampai Ramadan yang akan datang. Begitulah. Nah, dia hanya bagi petua, cuma tinggal lagi kita beramal, bukan kerana mencari Lailatul Qadar semata-mata nak dapat ganjaran Lailatul Qadar, tapi kita beramal untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Apa yang baik datang dari Allah, apa yang kurang baik datang daripada kelemahan saya sendiri. Masya-Allah kana wa ma lam yasha Allah lam yakun. Setiap perkara kalau sudah ditentukan berlaku, ia pasti berlaku, dan setiap perkara kalau sudah tidak ditentukan berlaku, pasti tidak akan berlaku. Perancangan tuan-tuan malam ni ustaz lain, yang datang Ustaz Jo, kena terima. Nah, saya sendiri pun tak tahu bahawa saya akan datang ke sini pun saya tak tahu. Nah, usaha kita datang saja. Walhal kereta saya rosak. Saya tadi nak naik motor mai sini, setengah jalan lampu tak ada pula. Kemudian patah balik, tawakal tu ala Allah. Kalau Allah nak bagi sampai, pinjam kereta kawan. Mula dia tadi tak bagi, lah dibagi balik. Dia bagi pula, dapatlah kereta tu. Alhamdulillah, sebab Allah sudah tentukan sampailah.
Maka beruntunglah bagi orang-orang yang benar-benar mengetahui akan qada dan qadarnya Allah. Tidak akan ia berputus asa, tidak akan ia meninggalkan usaha, tidak ia meninggalkan tawakal kepada Allah. Itulah yang akan sentiasa merapatkan dirinya kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.